الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء الحقيقين وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا والمسلمين عن كل بلاء والوباء والغلاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua untuk kita berkumpul pada malam yang penuh barakah lagi anayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menyambung kembali perbahasan dan juga perbincangan kita dalam bidang fiqh di atas tariqah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih di dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulah bagi al-alim al-allam Asy-Syaikh Muhammad Salim bin Sumir Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin ila an qala kitabus shalah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan yang baru iaitu kitab berkenaan dengan hukum hakam sembahyang. Kita telah belajar dalam beberapa siri yang sebelumnya mengenai tentang hukum hakam taharah, iaitu wasail jalan untuk kita menyampaikan kepada ibadat solat kita. Maka hari ini kita akan masuk perbahasan tentang hukum hakam tentang sembahyang. Perlu untuk kita nyatakan bahawa sembahyang ini merupakan satu fardu ain dan ianya merupakan rukun Islam yang kedua, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada umat baginda Nabi kita, iaitu pada malam Isra dan juga Mi'raj. Yang mana bilangan asalnya sebagaimana yang telah kita maklum pada perbahasan Isra dan Mi'raj, iaitu pada 50 waktu sehari semalam. Itu asal yang diwajibkan ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu ia dikurangkan jadi 5 waktu sehari semalam sebagaimana yang telah kita maklum dalam kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Musa alaihi salam. Jadi sebelum daripada difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah ada ibadat sembahyang ini dan apakah kaifiat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum difardukan ini, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Bujairimi di dalam hasyiahnya ke atas Al-Iqna' lil Khatib, dinyatakan bahawa sebelum difardukan sembahyang 5 waktu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat di Gua Hira dengan cara bertafakkur. Nabi berfikir tentang
kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat manusia. Serta Nabi memuliakan tetamu-tetamu yang lalu di Gua Hira tersebut. Dan pada masa yang sama Nabi juga telah melakukan ibadat solat, tetapi ibadat solat yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW hanya 2 rakaat pada waktu pagi dan juga 2 rakaat pada waktu petang. Yang mana kaifiat sembahyang ketika itu dilaksanakan tanpa ada ibadat rokok. Jadi sembahyang yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW sebelum Isra' dan juga Mi'raj, Nabi sembahyangnya 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat pada waktu petang. Dan kaifiatnya tak ada rokok. Itulah sembahyang yang Nabi laksanakan sehinggalah Nabi turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi tunggu Sayyidina Jibril alaihi salam turun untuk ajarkan kaifiat sembahyang kepada baginda Nabi. Dan Nabi sembahyang bersama malaikat Jibril pada waktu zuhur, itu juga tanpa ada rokok. Sehinggalah masuknya waktu asar, Jibril turun pula dan Jibril ketika itulah ajarnya solat kepada baginda Nabi dengan ada kaifiat rokok sehinggalah kepada saat kita sekarang ini. Jadi kisah ini ma'ruf, boleh tengok dalam Hasyiah Bujairimi Al-Khatib dan juga dalam kitab-kitab hadis itu diceritakan cara begitulah Nabi SAW sembahyang sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian kita nyatakan bahawa sembahyang ini adalah satu kewajipan yang wajib ke atas seorang Muslim. Jadi bila kita kata wajib, maka mesti ada syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu sembahyang. Kalaulah tidak ada syarat ni, maka tidak wajib bagi seseorang itu sembahyang. Maka dinyatakan oleh para ulama, secara khulasahnya ada 6 syarat yang mewajibkan bagi seseorang itu. Bila dia ada syarat ni, maka wajiblah baginya untuk sembahyang. Syarat yang pertama, mesti dia Islam. Jadi orang yang kafir asli, dia tu asalnya memang kafir lah, dia tidak memeluk agama Islam, tidak diwajibkan ke atas dia untuk solat. Sehinggalah dia masuk daripada agama Islam dengan dia mengucap 2 kalimah syahadat, maka ketika itu wajiblah ke atasnya untuk dia sembahyang. Adakah bagi orang kafir ni bila mana dia masuk Islam dia perlu qada balik sembahyang sebelum dia masuk agama Islam? Maka para ulama menyatakan tidak wajib untuk dia qada sembahyang yang sebelum dia masuk agama Islam, kerana ketika itu tidak wajib ke atasnya untuk melaksanakan ibadat solat. Adapun bagi orang yang murtad, wajib ke atas dia bila mana dia kembali semula kepada agama Islam untuk dia mengqada kembali solat-solat yang telah dia tinggalkan ketika mana dia murtad. Kerana dia telah merasai nikmat Islam dan juga iman, maka syarak mewajibkan ke atas jalan taglib, atas jalan menyusahkan ke atas diri dia untuk dia qada kembali solat-solat yang dia tinggalkan ketika mana dia murtad. Jadi ada perbezaan bagi orang kafir asli dan juga orang yang murtad. Bila mana dia masuk Islam, maka bagi orang yang kafir tidak diwajibkan untuk dia kembali qada solat ketika mana dia kafir. Adapun bagi orang yang murtad, wajib untuk dia qada kembali solat-solat yang dia tinggalkan ketika mana dia murtad. Jadi orang yang Islam, kita ni Islam, tak ada masalah gapo ni, lebih-lebih lagi lah wajib ke atas kita untuk kita qada solat kita yang kita tinggalkan dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat yang pertama, mesti Islam. Kemudian syarat yang keduanya mesti baligh, iaitu telah sampai umur taklif, yang mana kita telah nyatakan pada perbahasan yang lalu, iaitu ada 3 cara ke. Ada alamatil bulughi thalathun. Ada 3 alamat bulugh. Jadi bagi budak kecil yang tidak lagi baligh, yang masih lagi tidak baligh, walaupun dia mumayyiz, tidak wajib ke atas dia untuk solat. Dengan maksud kalaulah dia tak semaya, tidak berdosa ke atas diri dia. Gitu dengan maksud. Kalau dia semaya itu tak ada masalah, tapi kalaulah dia tinggalkan sembahyang dalam keadaan dia ni masih lagi tidak baligh, tidaklah berdosa ke atas diri dia. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya, dia ada akal, dia berakal. Yakni orang yang tidak gila, orang yang tidak mabuk dan juga orang yang tidak pitam. Bagi orang yang gila, orang yang mabuk, orang yang pitam, tidak wajib ke atas dia untuk dia sembahyang dalam keadaan dia gila tadi, kerana dia tidak ada tamyiz.
dia tidak boleh membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Maka lagu mana dia nak ada niat dalam hati dia. Kerana disyaratkan untuk ibadat ni mesti ada niat. Jadi orang yang tidak ada akal, dia tidak ada tamyiz, maka tidak sahlah ibadatnya, bahkan tidak wajib ketika itu untuk dia melakukan ibadat solat. Kemudian dalam kitab-kitab yang lain dinyatakan bahawa syarat yang keempat, mestilah dia ni suci daripada haid dan juga nifas. Yang ni makruf, mana-mana perempuan yang ketika dia datang darah haid dan juga darah nifas, tidak wajib ke atas dia untuk dia sembahyang. Bahkan dia tidak wajib untuk qada mengulangi sembahyang yang dia tinggalkan ketika mana dia datang bulan tersebut. Ini merupakan kelonggaran yang diberikan oleh syarak kepada perempuan-perempuan yang datang darah haid dan juga darah nifas. Jadi ketika mana dia datang darah haid dan juga darah nifas, tak wajib ke atas dia untuk dia sembahyang. Dan syarat yang kelima, dia mestilah sejahtera anggota panca inderanya, iaitu sejahtera pendengaran dan juga penglihatan dia. Maksudnya dia ni boleh mendengar dan juga dia ni boleh melihat. Adapun kalaulah seseorang itu dia buta, sejak dia lahir tu dia buta dah, dan juga dia pekak, dia tidak boleh melihat, dia tidak boleh mendengar sejak dia lahir, adakah diwajibkan ke atas dia untuk sembahyang? Maka syarak kata tak wajib ke atas dia untuk sembahyang. Ataupun dia ni bila mana dia lahir dia sihat, cukup anggotanya, cukup panca inderanya, tetapi sebelum dia memayis, contohnya dalam umur 2-3 tahun, tiba-tiba dia buta ataupun dia pekak dalam masa yang sama, dia buta dan juga pekak, maka ketika itu walaupun dia boleh bercakap, dia tidak wajib ke atasnya untuk dia solat, kerana dia tidak dinamakan sebagai orang yang mukallaf. Dia tidak ditaklifkan dengan hukum hakam syarak, kerana dia telah luput, dia telah tidak ada alat untuk dia memahami hukum syarak, iaitu dengan jalan pendengaran dan juga penglihatan. Adapun bagi orang yang bisu, dia tak ada masalah, kerana walaupun dia tak boleh bercakap, tetapi dia boleh lagi melihat dan juga dia boleh mendengar. Maka ketika itu dia masih lagi dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Adapun orang yang buta dan juga pekak, dia hilang deria pendengaran dan juga penglihatannya daripada dia lahir ataupun sebelum dia mumayyiz, sebelum dia baligh, maka ketika itu dia ni tidak dikira sebagai orang yang mukallaf, maknanya dia tidak wajib untuk solat. Itu syarat yang kelima. Dan juga syarat yang keenam, dia telah sampai seruan Islam yang sebenar kepada diri dia. Yang ni dia telah sampai dakwah Islam kepada diri dia, dia tahu tentang Islam. Adapun orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada diri dia, contohnya dia lahir-lahir tu dia di pulau yang tidak dikunjungi oleh orang ramai, dia tidak tahu tentang dunia, dia tidak ada internet, dia tidak ada maklumat tentang dunia, dia tidak tahu pun tentang agama Islam. Bagi orang ini tidak wajib ke atas dia untuk dia solat. Jadi barang siapa yang cukup dengan syarat tadi, maka fardu ain ke atas diri dia untuk dia melaksanakan ibadat solat, iaitu 5 solat fardu sehari semalam. Tidak gugur semaya ni atas apa keadaan sekalipun. Sama ada dia ni dalam keadaan bermusafir ataupun dia ni dalam keadaan bermukim. Dia bermusafir ke, dia bermukim ke, wajib ke atas diri dia untuk solat. Ataupun dalam keadaan aman, tak ada kekacauan, ataupun dalam keadaan ketakutan, contohnya dalam peperangan, ataupun dalam keadaan wabak yang telah melanda tempat dia, contohnya ni COVID misalnya. Walaupun ada wabak yang melanda, ada peperangan di tempat kita, wajib untuk dia solat. Dalam keadaan dia sihat tubuh badan ataupun sakit, contohnya dia ni kena stroke, badan tak boleh gerak, dia wajib lagi atas diri dia untuk dia sembahyang. Tangan dia patah, kaki dia patah, dia baru lepas operate, dia baru lepas bersalin, wajib untuk dia sentiasa kena sembahyang lagi. Bahkan dalam peperangan sekalipun, ketika tengah rancak, tengah perang tu pun ketika itu wajib juga untuk solat, selagi mana nyawa di kandung badan, akal masih lagi berfungsi, cukup dengan syarat tadi, maka wajiblah ke atas diri dia untuk dia sembahyang. Dan tidak diuzurkan bagi dia untuk meninggalkan sembahyang, melainkan atas jalan
dua perkara yang dinyatakan oleh musannif pada pasal yang ke-22 pada kata musannif rahimahullahu ta'ala faslun a'dharus salati ithnan an-nawm wan nisyan. Yakni fasal ni nak cerita tentang keuzuran bagi seseorang untuk dia melewatkan sembahyang, bahkan untuk dia meninggalkan sembahyang daripada waktu dia. Yakni dia tidak berdosa untuk dia melewatkan sembahyang sehingga habis waktu sembahyang. Jadi ada dua kategori, yakni keuzuran untuk seseorang itu meninggalkan solat pada waktunya atas jalan dua sebab. Sebab yang pertama dinyatakan oleh di sini iaitu tidur. Yakni bagi seseorang itu bila mana dia bangun daripada tidur misalnya ataupun dia ingat daripada lupanya, maka wajib bagi dia untuk dia menggantikan baliklah solat yang dia tertinggal. Jadi keuzuran yang pertama yang dinyatakan oleh musannif iaitu tidur. Tidur ni lagu mana diberi keuzuran, kita tengok. Kalaulah seseorang itu dia tidur sebelum masuk waktu sembahyang, ataupun dia tidur selepas daripada masuk daripada waktu sembahyang. Contohnya sebelum solat asar, sebelum berasar tu, sebelum azan asar dia telah tidur. Ataupun bila mana azan asar dia tidur, tapi dalam sangkaan bahawa dia boleh bangun sebelum waktu tadi habis. Sebelum waktu tadi tu sempit untuk dia laksanakan sembahyang. Jadi bila mana dia tidur sehingga menyebabkan dia bangun selepas daripada waktu tadi. Tengok-tengok dia bangun habis dah waktu asar. Jadi orang yang tidur sebelum masuknya waktu sembahyang, ataupun dia tidur selepas masuk waktu sembahyang, tapi dengan sangkaan bahawa dia boleh bangun sebelum daripada habisnya waktu sembahyang. Tengok-tengok waktu sembahyang dah habis, baru dia bangun tidur. Maka bagi orang ini, dia tidak berdosa atas kelewatan dia untuk mengerjakan solat dalam keadaan tadi. Kerana dia diberi keuzuran untuk meninggalkan sembahyang ketika tadi. Kerana ketika mana diwajibkan ke atas dia untuk dia sembahyang, dia dalam keadaan dia tidur. Maka ketika itu dia tidak ada masalah pada syarak, tidak berdosa. Cuma wajib dia laksanakan sembahyang kembali selepas daripada itu, tetapi tidak wajib dia qada dengan kadar segera. Maksudnya kalaulah dia tidur sebelum daripada waktu asar, tengok dia bangun waktu maghrib, maka ketika itu dia tidak berdosa kerana dia tinggalkan sembahyang asar tadi. Akan tetapi dia wajib untuk dia qada kembali solat asar. Tetapi wajib qada tadi itu pula bukan dengan jalan yang segera. Maksudnya boleh dia nak qada selepas daripada dia sembahyang maghrib selepas ni, tak ada masalah. Itu situasi yang pertama, dia tidur sebelum masuk waktu sembahyang. Adapun kalaulah dia ni tidur selepas masuknya waktu sembahyang, dan dia tahu kalaulah dia tidur, dia akan berlanjutan sehingga habis waktu sembahyang. Contoh, dia ni balik kerja letih. Dia letih. Bila orang azan asar, dia tidur. Dan dia tahu kalaulah dia tidur ni, dia tidak akan bangun sehinggalah habis waktu asar. Dia akan bangun waktu maghrib nanti ni. Maka bagi orang ni, kita tengok, kalaulah dia yakin dia boleh bangun sebelum masuk waktu maghrib, maksudnya dia boleh bangun dalam waktu yang sama, dia boleh lagi sembahyang dalam waktu tersebut, maka makruh dia tidur. Akan tetapi kalaulah dia rasa memang tak boleh nak bangun dah, confirm kalau dia tidur ni dia akan bangun selepas daripada waktu maghrib, maka ketika itu dia berdosa kerana dia tidur, dan juga dia solat di luar waktu, kerana dia tahu dah kalau dia tidur tadi menyebabkan habis waktu sembahyang dia, dan wajib untuk dia qada dengan segera. Bila dia sedar tu, wajib dia pergi ambil wuduk, dan juga dia terus untuk sembahyang dengan kadar segera. Kerana bagi dia tidak diuzurkan pada syarak untuk dia meninggalkan ataupun melewatkan sembahyang dia pada ketika itu. Itu lain. Ini bagi orang yang tidur sendiri. Adapun kalau kita tengok orang tidur pula lagu mana. Tadi diri kita sendiri tidur. Jadi kalau kita tidur sebelum waktu dan juga selepas waktu, ada perbezaan. Kemudian bagi orang yang melihat orang lain tidur pula. Contohnya kita tengok sahabat kita ataupun isteri ataupun suami kita, dia tidur sebelum masuk waktu solat.
Contohnya dia balik kerja kerana letih, maka dia tidur sebelum waktu asar. Kemudian bila masuk waktu asar, kita semayalah. Bila kita balik waktu semaya tu, kita tengok dia masih lagi dalam keadaan tidur. Maka sunat bagi seseorang itu untuk mengejutkan orang yang tidur sebelum masuk waktu solat tadi. Dia tidur sebelum waktu solat. Sunat bagi kita yang melihat dia tak semaya lagi, untuk kita mengejutkan dia daripada dia tidur, supaya dia dapat solat dalam waktu dia. Adapun kalaulah dia ni tidur selepas masuk waktu solat dah. Orang biasa dah. Orang dah azan asar, tengok-tengok baru dia tidur. Kemudian kita tengok dalam pukul 6, pukul 5 lebih tu, dia tak bangun lagi. Maka ketika itu wajib untuk kita mengejutkan dia untuk solat ketika itu, supaya dia boleh solat dalam waktu. Kerana kalaulah dia tak solat, dia berdosa. Kerana dia telah diwajibkan pada ketika itu untuk solat. Kerana dia tidur selepas daripada azan, selepas daripada azan, ataupun selepas daripada masuknya waktu sembahyang. Ini kita gerak dia tadi tu, wajib kita gerak dia tadi tu dalam bab mencegah daripada kemungkaran. Kerana dia, kalau dia kekal dalam keadaan dia tidur ketika itu, ianya merupakan kemungkaran, kemaksiatan yang dia buat tanpa dia sedari, kerana dia tidak melaksanakan ibadat sembahyang. Itu perbahasan bagi orang yang tidur, dan juga bagi orang yang melihat orang lain yang tidur. Jadi kalaulah kita diri tidur, ada perbahasan dia. Kemudian kalau kita tengok orang lain tidur juga, ada perbahasan dia. Sunat kita kejutkan bagi mereka yang telah tidur sebelum daripada masuknya waktu sembahyang. Adapun kalaulah dia tidur selepas daripada masuknya waktu sembahyang, wajib untuk kita kejutkan dia untuk dia solat, supaya dia tidak meninggalkan solatnya daripada waktu dia tadi. Itu keuzuran yang pertama, iaitu tidur. Kemudian kata musannif, wan nisyan, keuzuran yang kedua iaitu lupa. Seseorang yang lupa. Jadi lupa ni juga ada beberapa situasi. Situasi yang pertama, ada orang ni dia lupa. Dia tak ingat nak sembahyang kerana dia melakukan sesuatu perkara yang dilarang pada syarak. Dia sibuk melaksanakan sesuatu perkara yang dilarang pada syarak. Yang ni syarak keji perbuatan tersebut. Contohnya bila mana masuknya waktu sembahyang, dia dengar orang azan, dia sibuk melaksanakan perkara-perkara yang haram. Contohnya dia berjudi. Orang azan tu dia masih duk berjudi. Sibuk duk berjudi ni sehinggalah masuk waktu yang kedua, masuk waktu maghrib, baru khabar waktu asar telah habis. Maka bagi orang gini, dia telah berdosa, dan lupa dia tadi tu bukanlah suatu keuzuran bagi dia, bagi diri dia. Dia berdosa dan wajib dia qada sembahyang dia ulangi balik sembahyang dia dengan kadar segera. Ini bagi orang yang lupa kerana sesuatu yang dilarang pada syarak. Pertamanya kerana perkara tadi tu haram. Yang kedua, ada ketikanya dia buat perkara-perkara yang makruh. Contohnya dia bermain catur. Hukum main catur ni makruh. Jadi dia ralik, orang Kelantan kata ralik, dia sibuk duk main catur ni, main chess, sehingga dia terlupa nak sembahyang sampai-sampai habis waktu sembahyang. Maka ketika itu dia berdosa dan wajib dia qada dengan kadar segera. Bila dia teringat tu, wajib dia pergi ambil air sembahyang dan juga dia laksanakan ibadat sembahyang dia. Jadi lupa ketika itu bukanlah suatu keuzuran bagi diri dia, kalaulah sebab punca lupa dia tadi tu kerana dia sibuk dengan sesuatu yang dilarang pada syarak. Ini situasi yang pertama lah. Samalah juga kalau kita tengok TV misalnya, ataupun kita sibuk dengan main internet, main WhatsApp. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang lara, perkara-perkara yang dilarang pada syarak, yang sia-sia. Maka ketika itu lupa kita itu tidaklah merupakan suatu keuzuran. Jadi lupa yang ada keuzuran yang disebut oleh musannif ini, iaitu lupa kerana sesuatu yang tidak dilarang pada syarak. Contohnya bila mana masuk waktu solat, dia ini sibuk dengan membaca kitab. Sibuk duk baca kitab. Kita masih ingat lagi ketika mana kita belajar di Mesir dulu, kita masuk kelas-kelas para masyayikh, para guru. Kelas tadi tu bukan 1 jam, 2 jam, bahkan kadang-kadang 5 jam kita duk belajar. Kadang-kadang syekh sendiri tu tak ingat.
nak habis dah waktu sembahyang. Kerana ghalib, kerana sibuk membaca kitab. Antara lain kita masuk kelas Syekh Fauzi Kunati. Dia ni seorang yang alim dalam bidang ilmu bahasa Arab, nahwu saraf. Dia ni bukan orang Arab, tetapi alim dia dalam bahasa Arab tu, sehingga kan orang Arab Mesir ketika itu, bahkan Arab-Arab yang lain di Mesir, daripada Iraq, daripada Syria pun belajar bahasa Arab dengan dia. Hebat dia bahasa Arab. Syekh Fauzi Kunati hafizahullah ta'ala. Banyak kita ambil istifadah daripada beliau. Pernah suatu ketika tu, banyak kali lah, bukan sekali je, kita belajar tu, sibuk duk ngaji kitab ni, sehingga kan kita lupa dah nak habis waktu sembahyang. Bahkan ada ketika tu kita sembahyang tu pada akhir-akhir waktu dah. Akhir-akhir waktu dah, sedang molek habis sembahyang tu, orang bel yang kedua dah. Kerana ghalib buat perkara-perkara yang tidak dilarang pada syarak. Contohnya kita belajar, kita baca kitab, maka kita sibuk dengan buat perkara tadi, menyebabkan kita lupa kita ada semaya yang perlu kita laksanakan. Ini dibenarkan pada, yakni diberikan uzuran pada syarak, dia tidak berdosa. Cuma dia hendaklah melaksanakan solat tu balik. Dia wajiblah kena qada kalau tak ingat. Contohnya bila masuk waktu maghrib, teringat, maghrib tak semaya lagi, duk balik baca kitab. Maka hendaklah dia qada, tetapi qada tadi tu bukan dengan kadar segera. Boleh berlambatan. Adapun kalau dia lupa tadi dengan perkara-perkara yang haram, waktu wajib dengan kadar segera, dengan maksud kalaulah dia lewat, dalam masa lewat tu dia dosa semua. Dia berlambat. Dia kata tak apa, kita qada lepas ni. Tak apa, qada lepas ni tu berdosa. Maksudnya kalaulah 5 minit dia tak qada lagi, berdosa. Setiap saat dia lewat tu dia berdosa bagi orang yang lupa kerana sesuatu yang dilarang pada syarak. Adapun orang yang lupa kerana sesuatu yang tidak dilarang pada syarak, contohnya dia baca kitab, ataupun dia mengajar, dia belajar, dia buat sesuatu perkara yang baik pada syarak, dia tak ingat, sehingga dah lepas pada waktu semaya itu baru dia teringat, maka ketika itu dia tidak berdosa, kerana dia diberi keuzuran pada syarak, tapi dia hendaklah qada kembali solatnya yang dia tinggal tadi, tapi qada tadi pun bukan dengan jalan yang segera. Boleh dia buat dengan cara yang berlambatan. Sebab itu bila mana kita masuk waktu sembahyang, kita wajib untuk kita ni azam dalam hati kita, pacakkan dalam hati kita bahawa kita nak sembahyang selepas ni. Walaupun kita tak sembahyang dengan kadar segera, tapi kita kena letak dalam hati kita untuk kita nak sembahyang lepas ni. Sebabnya apa? Barang siapa yang masuk waktu sembahyang, kemudian dia tidak ada azam dalam hati dia untuk laksanakan sembahyang pada waktu dia lepas ni. Contohnya masuk waktu sembahyang pukul 3. Dia sibuk ni, dia tak boleh nak sembahyang ketika itu, maka dia kena azamkan, selepas daripada pukul 4 misalnya dia nak sembahyang. Kemudian kalaulah dia niat, dia kata dia nak sembahyang pukul 4. Kemudian dia tak ingat, sehinggalah keluar waktu dia. Sama juga dia diberi keuzuran. Maksudnya dia ni tidak berdosa kalaulah dia tadi tak ingat nak sembahyang tadi. Cuma dia wajib qada lah. Tapi barang siapa yang tidak azam dalam hati dia, bila masuk waktu sembahyang, tak terlintas pun dalam hati dia ni nak sembahyang, kemudian terlupa untuk dia laksanakan ibadat semaya dia tadi, sehinggalah masuk waktu solat yang lain, ketika itu dia berdosa kerana dia tidak ada keazaman dalam hati dia untuk melaksanakan ibadat semaya tadi. Bahkan kalaulah dia mati, dia berdosa kerana dia tak solat. Tetapi bagi orang yang mati dalam keadaan dia tak semaya, tapi dia dah azam tadi, dia kata, aku akan semaya pukul 4. Tengok-tengok sebelum pukul 4 aksiden menyebabkan dia mati, maka ketika itu dia tidak berdosa kerana dia meninggalkan semaya tadi, kerana dia telah pacak dalam hati dia nak sembahyang. Jadi kita kena ambil peringatan bagi bila mana masuknya waktu sembahyang, kemudian kita sibuk tak boleh nak sembahyang pada awal waktu, maka kita kena pacak dalam hati kita nak sembahyang pada waktu yang lain, supaya kalaulah berlaku sesuatu perkara, contohnya kita mati ataupun kita sakit, yang mana menyebabkan kita tak mampu nak solat dalam waktu dia, kita tidak berdosa ketika tersebut. Baik, itu dua perkara yang dinyatakan oleh musannif rahimahullah. Cuma ada ulama yang lain, dia tambah lagi dua perkara, iaitu bagi orang yang melaksanakan jamak takhir dalam sembahyang. Dia jamak takhir dengan maksud dia gabungkan sembahyang dalam satu waktu. Contohnya dia gabungkan solat zuhur di dalam waktu asar, ataupun dia gabungkan waktu maghrib di dalam waktu isyak. Dia gabungkan solat maghrib di dalam waktu isyak. Jadi bila mana masuknya waktu zuhur misalnya,
dia nak jamak takhir, maka dia niatlah pada waktu pertama tadi bahawa dia akan sembahyang jamak takhir. Jadi bila mana dia telah azamkan dalam hati dia nak jamak takhir, maka ketika itu walaupun dia tak sembahyang zuhur, maka diberi keuzuran. Sebab dia dah pasak dalam hati dia nak jamak takhir. Jadi dia nak melewatkan sembahyang zuhurnya di dalam waktu asar. Jamak takhir ni adalah orang panggil syarat-syarat dia. Antara lain, kita dalam keadaan musafir. Kita sibuk dalam pemusafiran, maka kita pacak dalam hati kita tak boleh nak sembahyang dalam waktu zuhur. Maka ketika itu kita kata kita nak solat dalam waktu asar. Maka ketika itu bila mana kita niat nak jamak takhir, maka dia beri keuzuran untuk kita tak solat pada waktu zuhur tersebut. Ataupun pada waktu maghrib. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dalam keadaan kita ni kena paksa. Contohnya kita ni kena tangkap oleh musuh ataupun orang kafir yang menyebabkan kita ni tak boleh nak sembahyang atas keadaan apa-apa sekalipun. Maka ketika itu, kalaulah dia kata kalau awak sembahyang juga menyebabkan nyawa awak terkorban. Misalnya yang berlaku di China, ada pembantaian etnik di sana yang menyebabkan kalaulah dia melaksanakan ibadat solat, menyebabkan pemerintah boleh tangkap dia dan juga boleh bunuh dia, boleh seksa dia. Yang mana kita akan bincanglah selepas-lepas ini, ada 4 syarat bagi ikrah, pemaksaan. Ada syarat dia secara terperinci. Cuma bagi orang yang terpaksa, menyebabkan kalau dia sembahyang boleh menyebabkan nyawa dia melayang ataupun anggota tubuh badan dia tadi hilang manfaat, maka ketika itu diuzurkan pada syarak untuk dia tidak solat pada waktu dia, pada ketika itu. Dia adalah beberapa kriteria-kriteria yang perlu dia laksanakan. InsyaAllah kita akan bincangkan pada perbahasan yang lain lah. Jadi 4 perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab Safwatul Zubat bagi Imam Ibn Ruslan, la uzra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Ini nazam yang ma'ruf bagi pelajar-pelajar fiqh Syafi'i, pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar madrasah. Kita boleh hafal matan Safwatul Zubat. Dinyatakan bahawa la uzra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Tidak ada keuzuran pada mentakhirkan, pada melewatkan sembahyang daripada waktunya, melainkan bagi mereka yang ada lupa, ataupun dia ni tidur, ataupun kerana jamak takhir, ataupun kerana paksaan. Jadi 4 perkara ini merupakan keuzuran bagi seseorang itu untuk dia melewatkan sembahyangnya daripada waktu dia. Dengan maksud dia tidak berdosa bagi seseorang yang melewatkan sembahyang sehinggalah habis pada waktu sembahyang dia tadi. Itu dululah pada minggu ini, insya-Allah kita bicarakan perbahasan tentang perkara-perkara yang diberi keuzuran pada syarak untuk kita melewatkan sembahyang kita. InsyaAllah pada perbahasan minggu depan kita akan bincangkan, bermuzakarah sama-sama tentang syarat-syarat sahnya sembahyang. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri hamba yang fakir ini. Segala kekurangan, tersasul perkataan, salah maklumat ataupun apa yang hamba sebut ini menyalahi apa yang dipelajari oleh kita semua, maka hamba minta keuzuran dan minta tegurlah guru-guru kita dan juga tok-tok guru kita yang ada, boleh tegur kesalahan tersebut. Dan kita doakan kesejahteraan dan juga keselamatan bagi saudara kita, guru-guru kita, sahabat handai kita yang diberi ujian dengan banjir ni. Ada yang kehilangan nyawa, ada yang kehilangan harta benda, ada yang kehilangan kitab-kitab. Itu merupakan satu ujian yang besar lah bagi sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan jalan keluar dan juga kelonggaran kepada para sahabat dan guru-guru kita dalam menghadapi ujian banjir ini. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.